Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا صدق الله العظيم. Kepadanya semua kamu akan dikembalikan sebagai membenarkan janji-janji Allah Ta'ala yang benar. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertama dan selamanya alhamdulillah, kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih lagi memberikan kita peluang dan kesempatan sehingga dapat kita sama-sama berada di dalam bulan Zulhijjah yang mulia ini. Apatah lagi kita yang diberikan kesempatan berada di awal-awal bulan Zulhijjah, yang kita melihat bagaimana rahmannya Allah Ta'ala, bagaimana baiknya Allah Ta'ala ini menyediakan kepada kita peluang dan tawaran-tawaran Allah Ta'ala yang begitu hebat. Allah tahu akan kelemahan kita, akan kekurangan yang ada pada kita, maka Allah Ta'ala sediakan beberapa hari dalam setahun itu yang dikumpulkan semua amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah itu. Sebab itu dalam 10 yang pertama di bulan Zulhijjah itu adanya beberapa amal ibadah yang sangat dituntut untuk kita memperbanyakkan sebagai tanda persiapan kita, siap siaga kita untuk bertemu dengan Allah. Tidak ada pada bulan-bulan yang lain kumpulan ibadah yang terkumpul dalam beberapa hari seperti di bulan Zulhijjah ini. Kefarduan salat sunat yang dituntut, digalakkan untuk kita memperbanyakkan zikir kita kepada Allah. Yang seterusnya adanya pada 10 hari daripada Zulhijjah itu puasa, yang kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah itu, maka dia akan yukaffiru sanata allati qablah, dia akan diampunkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia as-sanata allati qablah, dosa yang setahun terdahulu. Kalau hari ini kita berada di 1435 Hijriah, maknanya 1434 itu Allah ampun. Wasanata allati ba'dah, dan setahun yang kemudian. Kan? Begitulah hebatnya tawaran-tawaran yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Adapun puasa Ashura, orang duk puasa sunat puasa Ashura,
maka dia hanyalah yukaffiru sanata allati qabla. Maknanya Allah akan ampunkan dosa dia yang terdahulu, setahun terdahulu. Tetapi laisa sanata allati ba'da. Akan tetapi bukanlah setahun yang kemudian. Nak sebutnya apa? Gambaran himpunan-himpunan amal ibadah yang begitu hebat. Hari ini timbul macam-macam dalam perbahasan yang tak henti-henti daripada dulu. Bila Saudi meletakkan bahawa rayanya mereka pada hari Sabtu, jadi wukufnya mereka pada hari Jumaat, kita tetapkan raya kita pada hari Ahad, kan? Dan puasa hari Arafah itu pada hari Sabtu. Jadi orang tanya bagaimana, kita kata ikut negeri kita duduklah, kan? Itu pendapat yang rajih, iaitu ikut negeri kita duduk. Kita duduk tang mana, situlah tempat kita. Di sana adanya fatwa, majlis fatwa, walaupun Arafah itu hanya berada di Makkah, kan? Kita tak nak ubah benda tu sampai ni. Kita ikut negeri kita, kan? Nak ikut Arab semua tak boleh lah, kan? Sama juga waktu solat, mana kita boleh nak sama, sebab bumi ni bulat. Dari segi masanya berbeza. Jadi kita yang duduk di Malaysia ni, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk menuruti apa yang diputuskan oleh pihak kerajaan itu sendiri, kan? Jadi tak payah nak timbul pening-pening kepala lagi, kita ikut saja apa yang telah diputuskan. Majlis falak ada, majlis fatwa ada, semuanya telah diputuskan. Baik, kalau mereka tak betul, ada orang yang akan membetulkan keadaan dan hukum seperti itu. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita baca sempena dengan bulan Zulhijjah yang mulia ini, untuk sama-sama kita bacakan ayat daripada surah Al-Hajj, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Moga-moga Allah bagi manfaat kepada kita semua. Surah Al-Hajj ni tuan-tuan, dia tak mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, dia mula dengan ya ayyuhan nas. Tak apalah, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia secara keseluruhannya, termasuk yang muslim, yang tak muslim, apa bangsa, apa agama sekalipun, ianya dirangkumkan dalam seruan tersebut. Baik. Walau bagaimanapun, di awal mukadimah kepada surah Al-Hajj ini, Allah Ta'ala tidak menceritakan terus berkenaan dengan surah haji, walaupun tidak menceritakan terus berkenaan dengan ayat yang berkaitan dengan haji, tetapi ayat haji ini bermula pada ayat yang ke-21. Ada hikmah yang tersendiri yang Allah Ta'ala ceritakan tentang keadaan, ataupun suasana nak berlakunya kiamat itu sendiri, dan pesanan takwa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sama-sama kita baca ayat pertama dan ayat kedua daripada surah Al-Hajj ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'ah amma arda'at wa tada'u kullu dhat
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Sadaqallahul azim. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah Tuhan kamu. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim, sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu yang menyusu akan melupakan anak yang disusukannya, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan menggugurkan anaknya anak yang dikandungkannya. Dan engkau akan melihat manusia mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah amatlah berat dan mengerikan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah menyuruh kita dalam surah yang pertama ini, dalam surah Al-Hajj, bagaimana kalau kita melihat gambaran orang yang beriman, yang menunaikan ibadah haji, mereka berkumpul di tempat yang satu, di padang yang satu, dengan pakaian yang satu. Tidak ada bezanya di antara yang kaya dan yang miskin. Tidak ada bezanya di antara yang raja dan sebagian rakyat biasa. Maka kesemuanya itu menuju kepada tujuan dan matlamat yang satu, iaitu berusaha menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman. Maka Allah Ta'ala mulakan daripada surah Al-Hajj itu dengan seruan kepada kita semua, kepada seluruh manusia, agar bertakwa kepada Allah, agar mempersiapkan diri, mempersiapkan bekalan untuk pertemuan kita dengan Allah. Kerana keadaan, tak payah kata cerita di padang mahsyar, iaitu hari pertemuan dengan Allah yang pasti. Bukan nak cerita tentang itu lagi, itu satu hal dah. Ini suasana goncangan ataupun gempa yang begitu hebat sebelum nak kiamat. Sebelum manusia kita semua ni dimatikan, kemudian dihidupkan balik. Ya Allah Ta'ala kata, huwallazi yuhyikum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Itulah dia Allah. Allah yang menghidupkan kamu daripada tiada kepada ada. Kemudian Allah itu mematikan kamu semua. Di saat semua manusia, semua makhluk, semua yang ada di atas muka bumi ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan kepada kita kerana hari itu yaumun azim, hari yang besar, huru-hara yang sangat besar. Jadi sebab itu Allah pesan beberapa kali, Allah kempen kita. Di samping amal ibadah yang begitu banyak, di samping ibadat yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai persiapan kita bertemu dengan Allah, maka sebaliknya Allah Ta'ala menceritakan supaya kita semua boleh membayangkan keadaan-keadaan yang akan berlaku nanti, ketika mana bumi yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala barang pastinya akan dimusnah dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni cerita ni bukan cerita dongeng, bukan cerita reka-rekaan, bukan cerita filem ataupun science fiction dan sebagainya, tapi ini merupakan kisah benar yang pastinya akan berlaku kerana dia disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita dan Allah Ta'ala yang akan mematikan kita. Baik, Allah Ta'ala menyatakan inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ingatlah sesungguhnya bahawa zilzal, inna zalzalatas sa'ah, maknanya suasana waktu nak digoncangkan muka bumi ini, ianya merupakan perkara yang sangat besar. Gempa hari kiamat itu suatu perkara yang syai'un azim, benda yang besar.
Kita hari ni kadang-kadang baru 9.5 skala Richter berlaku gempa di Sumatera Barat Indonesia. Kita dah terasa sedikit di sini, tu pun lari lintang pukang dah turun. Tak turun kot lift dah, turun kot tangga pun dah. Kerana nak menyelamatkan diri. Tu baru 9, tu bukan berlaku di tempat kita, berlaku jauh. Mungkin cecah ratus ribu kilometer. Tapi kita dah rasa dah ketakutan pada ketika itu. Kan? Bayangkan yang Allah takkan nak sebut nanti ni, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila berlaku zilzal, goncangan yang hebat ini, akhrajatil ardu athqalaha, yang duduk dalam perut bumi dia akan muntah keluar habis semua. Yang duduk dalam perut bumi, mayatnya, kayunya, batunya, mahnya, minyaknya, dia muntah keluar semua. Yauma tamurus sama'u maura, langit yang kamu tengok duduk cantik elok atas ni, dia akan bergelojak, dia akan mereka, dia akan runtuh, dia akan jatuh habis semua. Wa tasirul jibalu sayra, gunung ganang yang tersegam indah, gunung ganang yang menjadi pasak bumi, kata Allah, tasirul jibalu sayra, dibawa terbang habis semua. Ke mana? Wallahu taala alam. Sebab tu Allah Taala sebut sebagai syai'un azim, benda yang sangat besar. Kan? Benda yang bukan main-main. Benda ni benda yang serius, yang Allah Ta'ala, kalau kita ni Allah Ta'ala takdirkan kita panjang umur sehingga bertemu dengan tanda tersebut, kita akan dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri. Cuma barang ni benda yang tak tahu. Sebab tu tak ramai orang nak buat persiapan, tak ramai orang nak ambil kisah sangat dengan peristiwa dan peristiwa yang amat besar lagi dahsyat ini. Sebab benda ni benda yang tak nampak, kan? Benda yang Allah Ta'ala hanya cerita dalam bentuk yang gaib. Tapi kita sebagai orang yang beriman, wajib kita beriman dengan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang kita tak boleh lihat, tetapi ianya benar kerana ianya disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah sambung lagi nak cerita tentang gambaran syarahan kepada syai'un azim. Hari yang besar ini apa dia? Yauma tarawunaha, hari yang kamu sendiri akan melihat. Kalau kamu boleh panjang umur, kata Allah, kamu boleh tengok sendiri. Tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Maknanya setiap ibu-ibu penyusu yang menyusu itu akan melupakan anak yang disusukannya. Dia akan buang anak dia, dia akan lempak tak tepi. Mungkin dia tak sedar dah tuan-tuan. Bila dah berlaku goncangan hebat ni, puang, dia buang begitu saja. Dia letak tepi, jadi lempak begitu. Tak sedar, bukan kata dia sengaja. Sebab masa tu sudah hilang ingatan dah, tak ingat dah. Duk kira masa tu nafsi, nafsi, diriku, diriku, dirimu, dirimu jua. Kan? Masa tu nak kira nak selamat diri masing-masingnya. Dia bukan nak pasal dia sayang, dia tak sayang ke anak, bukan. Tapi mau kata mai goncangan yang hebat tu, sampai dia terlupa dah bahawa dia sedang menyusukan anaknya. Ini gambaran-gambaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. Banyak mana macam mana cara dia nak gugur, wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Tapi benda ni pasti akan berlaku. Kita nampak manusia nanti akan terhoyong-hayang, manusia nanti akan mabuk, manusia nanti akan dalam keadaan seolah-olah sedang mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tu tak mabuk sebenarnya, kata Allah, walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Ta'ala itu pedih. Habis tu ustaz, macam mana orang beriman? Orang beriman insya-Allah dia tak akan gundah gulana seperti itu, kan? Orang beriman ni ialah dia orang panggil terkejut lah juga, tapi dia tak ada apa insya-Allah, sebab yang kontrol ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman insya-Allah dia tenang insya-Allah, kan? Dia tak ada apa. Dia walaupun terpaksa berhadapanlah mati, semua kita akan mati. Tapi cara orang beriman, Allah Ta'ala nak cabut nyawanya pun sudah berbeza dengan orang-orang yang kafir, kan? Maknanya hari yang Allah Ta'ala gambarkan ini supaya kita semua dapat buat persiapan yang hebat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kadang-kadang bila sampai bulan-bulan mulia, hari-hari yang penuh dengan barakah ini, dia buat indah tak indah saja. Buat indah tak indah saja, buat main saja, buat macam biasa-biasa saja. Sedangkan ni tawaran Allah Ta'ala yang begitu hebat.
Selain daripada Ramadan, ada hari-hari dan bulan-bulan yang lain yang Allah Ta'ala sediakan peluang demi peluang untuk kita berusaha sedaya dan semampu yang mungkin untuk menggapai dan menggarap apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhihi, qalu walal jihadu, qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsi wa malihi falam yarji' bi syai'. Tiada hari-hari yang amalan salehnya di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, iaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Mereka, yakni para sahabat, bertanya, ya Rasulullah, termasuk jihad di jalan Allah? Baginda berjawab, ya, tidak juga jihad jihad di jalan Allah kecuali orang yang mengorbankan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali setelah daripada itu, yakni setelah dia gugur syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada di kalangan manusia ni kadang-kadang apabila apabila diberikan kesenangan kepada dia, apabila diberikan sedikit rezeki, sedikit kemewahan kepada dia, maka dia Masya Allah, dia nampak seolah-olah senanglah hatinya dengan keadaan itu. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalabu ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Dan ada di kalangan manusia, kata Allah, yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Apabila datang nikmat, datang kebaikan kepada dia, dia bergembira, dia seronok dengan perkara itu. Itma'anna bih, maknanya dia bergembira dengan perkara tersebut. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah. Apabila ditimpa musibah kepada dia, fitnah kepada dia, dia ditimpa kesusahan dan sebagainya, maka berbaliklah semula ia kepada kekufuran. Maka dengan sikap itu rugilah dia, khasirat dunia, rugilah dia dunia dan akhirat. Karena itulah yang demikian, itulah kerugian yang sangat besar. Justru itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, peluang yang Allah bagi kepada kita, kita pastikan, kita rebut dan kita garapkan semaksimal mungkin untuk kita nak mengambil manfaat daripada tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari-hari kita duk baca, kan? Kita baca dalam suratul Fatihah, kan? Tuan-tuan sembahyang 17 rakaat sehari semalam. Kita sembahyang bermula daripada kita bangun pagi, tunaikan salat subuh berjamaah 2 rakaat, lepas tu zuhur, lepas tu asar, lepas tu maghrib, lepas tu isyak, wajib 17. Kecuali yang musafir tu kira lain, kan? Itu pun dia kena baca sama juga. Cuma Allah Ta'ala kurangkan rukhsah, keringanan yang diberikan kepada orang-orang yang sedang dalam musafir. Baik. Jadi Allah Ta'ala, kita dalam 17 kali sehari ni tuan-tuan, dalam solat kita menyatakan kepada Allah tentang Allah Ta'ala yang memiliki hari agama, Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala yang memiliki hari agama, di mana pada hari akhirat nanti agama menjadi begitu penting untuk menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat, kan? Agama lah yang paling penting. Lah atas dunia kita tak apa rasa sangat, agama ni kita tak apa rasa. Nanti di padang mahsyar tuan, kita akan terkebir-kebir mencari, ada tak walaupun sebesar sawi, sebesar zarah, kita punya kebaikan yang kita buat untuk agama, ada ke tidak, kan? Lah kita tak apa nak pandang sangat agama ni. Setengah orang tak ambil kisah sangat dengan agama. Semayang, bahasa nak semayang, dia semayang. Terlupa semayang pun dia tak ada apa. Kalau mesyuarat habis-habis lambat pun tak semayang. Dia buat macam mana? Dia tak ada rasa apa, kan? Lah tak apa, sebab kamu jahat macam mana pun, kamu tak betul macam mana pun, kamu lalai macam mana pun, Allah masih lagi bagi pada kamu. Allah bagi rezeki tak kurang-kurang juga. Gaji menambah-nambah, meningkat-ningkat, kedudukan, pangkat dan sebagainya bertambah-tambah. Sebab tu menyebabkan manusia dia lupa pada Allah. Kalaulah kata manusia tak sembahyang, Allah bagi terus immediately, yang tu mungkin ramai orang akan sedar. Tapi Allah biarkan, kan? Fa nazarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tuyanihim ya'mahun.
Allah biarkan orang ini dia meraba-raba dalam kesesatan. Dan Allah berikan kepada mereka perasaan rasa tak bersalah dengan apa yang telah dilakukan. Ini bahaya juga. Ni penyakit sangat bahaya sebenarnya. Sebab tu kalau Allah bagi musibah pada kita ni tuan-tuan, syukur. Kerana musibah tu boleh menyebabkan kita bermuhasabah. Kita fikir balik, aku ni ada benda ni tak selesai ni. Kan? Ada benda yang tak selesai dengan Allah. Manusia tak tahu. Manusia mungkin nampak kita settle, tapi kita dengan Allah Ta'ala lebih mengetahui, dan kita mengetahui keadaan dan situasi yang sebenarnya. Kan? Jadi pada hari bila kita duk baca begitu, kita sedar balik bahawa nanti kita akan ada pertemuan dengan Allah. Suasana manusia akan mencari-cari amalan yang saleh, yang untuk ditimbang di atas neraca Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan semasa hidup di dunia, ramai manusia membelakangkan agama dan memandang segala tawaran Allah untuk menambah bekalan akhirat sebagai tawaran yang tidak bererti. Sebab itu Imam Hasan al-Basri memperingatkan kita bahawa jika kita tahu bagaimana perhatian Allah Ta'ala kepada kita, maka tanyalah diri kita berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengingati Allah. Saya ulang balik, Imam Hasan al-Basri memperingatkan kita bahawa jika kita mahu tahu bagaimana perhatian Allah kepada kita, maka tanyalah diri sendiri sebanyak mana waktu yang kita habiskan untuk mengingati Allah. Tanya balik, hari ni banyak mana kita ingat pada Allah, tuan-tuan? Antara kita ingat pada Allah ialah doa. Kan? Tuan-tuan bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kan? Tuan-tuan masuk tandas pula, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tuan-tuan ambil semayang, nak pakai baju, nak semayang, semua doa. Lepas semayang berdoa. Kan? Walaupun kita rushing juga nak kerja, tapi jangan lupa angkat tangan berdoa pada Allah. Kalau tak sempat nak berdoa masa tengah selepas semayang, tak apa, tak jadi salah pun. Kan? Lepas tu tuan-tuan naik kereta, baca doa, naik kereta, subhanallazi saqqara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, sampai habis. Lepas tu sambil dalam doa lah. Kena jalan jam pula sikit, angkat tangan berdoa pada Allah. Kan? Angkat tangan, jangan lepas steering pula. Sagi belagak kereta orang payah. Kan? Angkat tangan tu sebelah-sebelah. Tak angkat tangan pun tak apa, doa lah. Cuma adab kita dengan Allah tu nampak simbolik, kata kita nak minta dengan Allah, tu saja. Kan? Kalau boleh kau ustaz, kalau nak doa macam ni ustaz, boleh? Kan? Pegang steering, bawa duduk steering, tak ada apa. Kan? Sebab itu simbolik, cuma adab kita dengan Allah, kita kena minta tunjuk tangan kita sebagai tanda kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Itu tanda ingatan kita pada Allah. Kita nak tengok Allah Ta'ala ni, perhatian Allah Ta'ala pada kita bagaimana. Kan? Hanya dengan tanya balik diri kita, hari ni sejauh mana dan sebanyak mana ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Baik, maka perasaan ini membawanya kepada senantiasa bersemangat untuk membawanya senantiasa bersemangat menambah bekalan akhirat dengan menjadikan nikmat duniawi sebagai alat dalam merapatkan diri kepada Allah, bukannya sebagai matlamat kepada kehidupan kita sahaja. Kan? Jadi sebab itu peluang yang kita berada di bulan yang mulia ini, banyak perkara yang kita boleh buat, ibadah korban. Walaupun tuan-tuan tidak pergi haji, kan, tuan-tuan tidak menunaikan ibadah haji, tapi apa yang orang haji buat tu, orang di Makkah, para hujjaj sedang melakukan. Mereka sedang berpantang, mereka tak banyak bercakap. Orang pergi Makkah ni tuan-tuan, mana ada duk mengatakan orang. Dia akan sentiasa merebut untuk nak dapatkan sebanyak mungkin fadilat, ganjaran daripada Allah Ta'ala. Kita pun bila kita pergi Mekah, kan, kita nak sembang sangat yo macam kita sembang di masa di Malaysia ni, tuan-tuan, susah. Kan? Sebab di sana tu menjadikan kita motivasi untuk kita nak memperbanyakkan ingatan kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang duduk di tanah air ni pun buat begitu. Kan, para ulama suruh kita buat bermacam dengan seolah-olah kita juga berada di sana, kerana mereka di sana sedang berpantang larang. Kan? Tak boleh. Sebab tu digalakkan untuk orang yang nak menyertai korban, dia tak boleh nak potong kuku, dia tak boleh nak apa semua tu, sebagai tanda simbolik kita bersama dengan umat Islam di sana. Kalau dah potong macam mana ustaz? Tak salah, tak apa. Cuma sebolehnya dianjurkan untuk kita tidak mengikuti sebagaimana apa yang dilakukan oleh para hujjaj, para jemaah haji yang berada di tanah haram.
Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana suasana keadaan nanti di padang mahsyar? Tiada siapa yang berpeluang untuk melihat manusia lain. Seorang isteri tidak lagi mempedulikan suaminya. Anak-anak sudah terpisah dengan ibu bapanya. Masing-masing sibuk menghitung nasib sendiri, apakah akan ke syurga ataupun ke neraka. Itu keadaan nanti di padang mahsyar. Diceritakan terlalu banyak di dalam Quranul Karim. Waktu Quran ni dia cerita benda yang dahulu, benda yang sedang berlaku dan benda yang akan datang. Ini hebat Quran yang tidak ada dalam kitab-kitab yang lain. Nak cari dalam kitab agama-agama lain, benda itu tidak akan wujud. Sebab yang wujudkan Al-Quran itu adalah orang yang Allah Ta'ala zat yang menciptakan manusia itu sendiri. Maka disebutkan sebagai semua itu sebagai galakan supaya kita senantiasa mempersiapkan diri kita dengan bekalan-bekalan yang sepatutnya. Sebab itu kadang-kadang Allah Ta'ala buat ayat-ayat afala tatafakkarun, kan? Kamu tak boleh fikir ke? Kan? Duduk sekali-sekala kita buat bayangan. Kita buat bagaimana keadaan nanti. Kita seolah-olah pejam mata, cuba bayangkan keadaan tuan-tuan. Kan? Walaupun kita tak boleh nak sampai lah, pejam mata lik macam mana pun tak sampai tuan-tuan. Kan? Tak sampai kepada tahap kita nak tengok macam mana keadaan padang mahsyar. Tapi bila kita pergi ke Arafah, kan, kita mabit di Muzdalifah, duduk di sana semua tu, kita boleh nampak dah bagaimana semuanya berpakaian putih, sama aja, tidak ada beza. Kalau yang kaya, yang raja, mungkin kemah dia mabit tu, kemah dia di tempat yang lebih selesa sedikit, tempat yang tinggi sikit, ada mahal sikit, itu saja, kan. Tapi dari segi pakaiannya semua putih. Tidak kata raja mesti boleh pakai kuning, duduk di berihram mesti kain kuning, kain mahal, tidak. Dia mesti sama juga, mungkin kualiti kain sedikit berbeza, tapi putih tetap putih yang akan membaluti tubuh kita tanpa ada jahitan, kan? Ini peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sebesar-besar padang itu dan seramai-ramai manusia mereka akan mengelilingi kita. Ketika itu manusia akan merasakan bahawa diri mereka dalam keadaan hina dina. Mereka semakin kecewa kerana tidak ada tempat untuk bergantung, tiada lagi tempat untuk bergantung harap, kan? Jadi atas dunia kita boleh lagi tuan-tuan bergantung harap dengan siapa-siapa. Kita bergantung harap dengan kerajaan, bergantung harap dengan polis, dengan mak, dengan ayah kita, dengan suami kita, kan, dengan abang adik dan sebagainya. Masih lagi boleh bergantung. Di pada masa kita nak bergantung pada siapa? Bergantung hanya pada amalan, kan? Amalan kita sahaja yang akan menentukan nasib kita nanti di padang mahsyar. Banyak amalan kita, banyaklah insya-Allah. Banyak kebaikan yang kita buat, banyak akhlak yang mulia yang kita buat, banyak ibadat yang kita buat, banyak amal-amal sunat yang boleh membantu nanti, maka Allah Ta'ala pasti akan menerima segala amal perbuatan kita. Walaupun disebutkan Nabi SAW la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar nanti kecuali akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara, kan? Wa ammalihi, dengan harta dia, min aina iktasaba wa fima anfaqah, dia dapat daripada sumber yang macam mana, wa fima anfaqah, ke mana dia belanjakan harta benda tadi, kan? Ke jalan yang baik ataupun ke jalan yang tidak baik, ke mana dia belanjakan, kan? Wa an ilmihi fima amila bih, dengan ilmu yang dia dapat hari ni, ke mana digunakan ilmu tadi, ke jalan yang baik ataupun ke jalan yang tidak baik, kan? Wa an apa lagi? Wa an umrihi fima afna, dengan umur dia, ke mana dia habiskan umur tadi, kan? Jadi kita duduk atas dunia ni tuan-tuan, hari ni keadaan sudah pun berada dalam keadaan yang hampir kepada kiamat. Nak kiamat dah tuan-tuan. Sangat dekat dah untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita saya yang terakhir, ketika mana sahabat saya mengunjungi Yaman beberapa bulan yang lalu, jumpa dengan seorang syekh namanya Syekh Az-Zindani di Yaman. Syekh Az-Zindani ni dia ada satu paperwork yang dibuat oleh Amerika Syarikat, yang telah mengkaji. Mengkaji ni, ada orang tanya pasal huru-hara ataupun kejadian peperangan saudara di negara-negara Arab. Yang terbaru ni tuan-tuan, bukan Yaman, yang terbaru yang akan berlaku sehari dua ni adalah Jordan. Sebab sahabat saya baru sampai semalam beritahu, daripada Yarmouk nak pergi ke airport, bandar Yarmouk nak pergi ke airport ada 20 roadblock. Tak tahu pasal apa, tak pernah berlaku, tapi benda ni pasti akan berlaku. Sebab Amerika sudah mengkaji.
Amerika dah kaji, buat kajian, dan mereka kaji bahawa bumi kita ni sudah lari daripada orbitnya. Kalau dulu 3 meter setahun, 3 meter ke 30 meter macam tu, tak ingat dia punya figure tepat tu, tapi lebih kurang macam tu lah. Sekarang ni dia punya lari bumi daripada orbit ni sehari 30 meter. Dia punya lari dia. Jadi sebab itu dia kata dalam masa terdekat ini Amerika akan menjadi kutub, walaupun dalam tempoh 10 hingga 12 bulan. Amerika Syarikat dan beberapa negara lain ni akan jadi kutub. Jadi Amerika mencaturkan target dia adalah mereka nak pindah ataupun nak transfer seketika di negara-negara Arab. Sebab tu hari ni dia kacau bilau. Dia wujudkan perang saudara di Yaman. Bila kumpulan apa nama? Houthi. Bukan ISIS Syria. Syiah, kumpulan Syiah namanya Houthi, bukan Houthi. Kumpulan ni pengasalnya adalah Ismail Al-Houthi. Nama tuannya Ismail Al-Houthi. Bukan Ismail, sorry, minta maaf. Husin Al-Houthi. Houthi bisa walaysa bita, bukan Houthi, Houthi. Kan? Ni berlaku. Jadi kumpulan Houthi ni memang mendapat bekalan senjata daripada Amerika Syarikat. Laknatullah. Ya, kemudian Amerika melatih beberapa sebahagian daripada mereka dengan latihan ketenteraan ala Amerika. Jadi mereka ni buat serangan untuk nak kacau bilaukan negara Yaman. Begitu juga dengan Syria yang tak henti-henti sampai hari ni. Kita pun pelik macam mana kerajaan boleh bunuh rakyat sendiri. Di Mesir pun sama juga. Amerika tak nampak, tapi Amerika supply senjata, supply latihan ketenteraan dan sebagainya. Sebab tu Mesir yang terbaru ni akan dibelah kepada 6 blok. Ada 6 blok, dan setiap blok itu, setiap bahagian itu ada ketua dia, dan ada negara yang bekalkan senjata kepada mereka untuk bergaduh sesama sendiri. Ini yang sedang berlaku. Dan saya nak sebut pada tuan-tuan, ni benda ni kiamat dekat dah. Sangat-sangat dekat untuk kita nak untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersedialah kita untuk menghadapi dengan suasana kiamat pada bila-bila masa sahaja, sebagaimana Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan kita doakan mudah-mudahan kalau Allah Taala panjangkan umur kita, ataupun panjanglah dalam keadaan iman, dalam keadaan Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa yang itulah. Kita doa juga supaya Allah Ta'ala sabatkan hati kita, walau diuji macam mana pun kita tak berganjak iman dan Islam kita. Tidaklah kata metak perang, metak padang, metak pedang, metak senapang dan sebagainya, kita jadi berubah iman kita. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita untuk kita terus hidup di atas muka bumi ini, dan kita merebut segala tawaran Allah. Rasa seronok, rasa rasa semangat untuk kita nak ambil segala tawaran-tawaran hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas undangan, terima kasih atas perhatian. Ya.